Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya cikgu baru kamu, Cikgu Tuti. Kita akan sambung terus kepada tajuk bab 2, sebatian karbon. Sebatian karbon. Kita akan pergi pada topik 2.5 dalam buku teks kamu adalah dalam muka surat 112. Ini 112. Boleh tengok muka surat 112. 2.5 alkohol. Kita boleh lihat buku teks muka surat 112. Dalam tajuk 2.5 alkohol. First, kamu kena tahu apa maksud alkohol ni. Alkohol ni adalah dalam kumpulan siri homolog. Homo ni maksudnya apa? Homo maksudnya sama. Sama dari segi apa? Ahli-ahli alkohol ni. Dalam alkohol ni kita ada ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya mempunyai formula ARM yang sama dan mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Sebab dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Sebab kumpulan berfungsi yang sama ni lah kita panggil dia alkohol. Dan dia merupakan sebatian organik. Sebatian organik. Sebatian organik ni adalah berasal daripada bahan hidup dan kamu kena tahu sebatian organik ni terdiri daripada karbon dan juga hidrogen. Jadi secara automatiknya alkohol ni sebatian organik. Sebatian organik ada apa? Dalam tu ada karbon dengan hidrogen. Jadi alkohol ni dalam dalam alkohol ni memang ada karbon dan juga hidrogen dan satu kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ni lah yang menentukan dianya adalah alkohol. Macam saya cakap tadi, alkohol adalah siri homolog. Siri homolog ni dia mengandungi kumpulan berfungsi yang sama. Kumpulan berfungsi alkohol ni adalah kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil. Pelajar ataupun calon selalu buat silap. Kat mana? Dia tulis kat sini kumpulan hidroksida. Sebab apa? Sebab dia tengok kat sini OH. Bila OH nya dia tulis hidroksida. Jadi saya harap kamu jangan buat kesilapan. Ia adalah mempunyai kumpulan hidroksil. Alkohol mempunyai kumpulan hidroksil. So kita boleh tulis kumpulan hidroksil, kita boleh tulis dash OH. Dash ni maksudnya dia ikatan. Daripada kumpulan berfungsi ni, jadi kita ada satu formula ARM. Formula ARM ni adalah untuk menentukan ahli-ahli kumpulannya CnH2n tambah 1 OH. Macam mana datangnya OH ni? Macam mana datangnya formula ni? Kita belajar dulu siri homolog yang pertama adalah alkana. Jadi saya pergi kepada alkana dekat sini. Alkana dekat sini CnH2n tambah 2. So dekat sini Cn. N kat sini dalam gambar rajah ni adalah 1. C1. Jadi C dia 1, N dia 1. Jadi kat sini kita tukarkan kepada 1. 2 kali 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi kita tengok dekat sini C1 H1 2 3 4. Jadi betul lah formula ARM ni mesti seiring dengan formula struktur. H ni kita dah gantikan dengan kumpulannya adalah OH. Jadi kat sini OH. OH. Bila sini kita dah gantikan dengan OH, dekat sini bilangan H dia tetap sama, tetapi kita ada satu O dekat sini. Jadi dekat sini Cn 2n, tadi 2n tambah 2, dia dah kurang kat sini. Jadi kita tambah dengan 1 dan kita tambah dengan kumpulan berfungsi OH. Dapatlah CnH2n tambah 1 OH. Daripada sini kita tahu bila n tu 1, dekat sini adalah C1. So dekat atas 1. Betul. H2 kali 1 tambah 1, 3. 3 ni berdekatan dengan C. 1, 2, 3. Betul. Dan OH ni akan terikat pada atom karbon dekat sini. Jadi kita tengok balik. Dekat sini mesti ada 1. Betul, 1. Dekat sini mesti ada
3, 1, 2, 3 dan dekat hujung sekali bagi C adalah OH. Jadi betul. Jadi boleh terbitkan formula AMP iaitu untuk alkohol. Okey, formula AMP untuk alkohol adalah CnH2n tambah 1 OH, di mana ahli-ahli alkohol N-nya adalah bermula dengan karbonnya yang paling rendah adalah 1. Maksudnya ada 1 karbon. Okey, kemudian diikuti oleh 2 karbon dan 3 karbon. Okey. Sebelum tu saya nak recall balik kumpulan berfungsi. Apa maksud kumpulan berfungsi? Saya harap kamu ingat ya. Kumpulan berfungsi ialah atom. Okey? Atom atau sekumpulan atom. Dekat sini adalah sekumpulan atom. O dengan H. Okey, saya ulang balik. Sekumpulan atom. Okey. Maksudnya dekat sini O dan H yang menentukan sifat kimia ahli-ahli siri homolog. Maksudnya bila N tu karbon dia 1, bila karbon dia 2, bila karbon dia 3, kumpulan berfungsi dia OH. Jadi karbon 1, karbon 2, karbon 3 sampailah karbon 11 mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa sifat kimia yang sama? Saya tegaskan sebab dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Kat sini ya, kumpulan berfungsi, apa nama dia? Kumpulan hidroksil. Formula AMP dia adalah CnH2n tambah 1 OH. Okey, cara menamakan ahli-ahli alkohol. Okey, nama ahli-ahli alkohol. Okey, memandangkan alkohol ni diperolehi dengan menggantikan satu atom hidrogen dalam molekul alkana. Okey, saya repeat balik Okey, kita ada satu molekul alkana kat sini. Okey, satu atom hidrogen kita akan gantikan dengan kumpulan hidroksil. Okey, jadi automatik nama kumpulan alkana, okey, alkana ni yang hujung tu adalah A. Kita akan gantikan dengan ol. Okey, contohnya metana jadi metanol. Etana A belakang jadi etanol. Propana jadi propanol. Butana jadi butanol. Okey. Okey, formula AMP alkohol CnH2n tambah 1, kumpulan hidroksilnya OH. Okey, contohnya kita ada metana. Okey, nama alkoholnya akan jadi gantikan A kepada ol, metanol. Okey, jadi formula molekul. Okey, formula molekul untuk metanol. Okey, kita akan tulis macam mana? Mesti ikut formula AMP. Metana ada 1 karbon. Okey, 1 karbon. Okey, ada 1 karbon. Okey, jadi formula molekul kat sini kita guna formula AMP CnH2n tambah 1 OH. N dia adalah 1 sebab metana. Jadi nak jadi metanol dia, jadi C1H2 kali 1 tambah 1 OH, kita akan dapat C1H3OH. Okey, macam mana kita nak pastikan nilai ini betul? Okey, betul tak formula molekul tu? So kita lukis. Okey, kita lukis metana dulu. Okey, asas dulu ya. Okey, 1H ni. Okey, saya lukis metana CH4. 1H ni kita akan gantikan dengan kumpulan hidroksil. So C. Okey, kumpulan hidroksilnya OH. So kita tengok formula molekul. Okey, C dia ada 1. Betul. Okey, H dia ada 3 kat sini yang berdekatan dengan C. 1, 2, 3. Betul. Dan di hujung C ni kita ada OH. Maka secara automatiknya formula molekul ni adalah betul C1H3OH. Macam mana kita dapat formula molekul ni? Kita kena tahu formula AMP. Ni formula AMP dia. Okey.
mesti tahu formula ARM. Daripada formula ARM ni, kita tahu bilangan karbon yang terlibat. So, N ni adalah menunjukkan bilangan karbon yang terlibat. So, kita masukkan nilainya, maka kita akan dapat formula molekul. Macam mana kita tahu formula molekul ni betul? Kita tulis ataupun lukis formula struktur. Dan seperti yang kita tahu bahawa formula struktur ni ada cerita di sebaliknya. Okay, kalau soalan suruh kita terangkan formula struktur bagi metanol ataupun alkohol ni. So, macam mana kita nak terangkan? Kita akan terangkan ikatan yang terlibat. Okey, macam mana karbon tu terikat dengan atom-atom seperti hidrogen dan juga oksigen. Okey, sebab itulah formula struktur tu menunjukkan susunan atom-atom serta cara ikatan antara atom-atom dalam satu molekul. Seperti mana yang kita tahu, karbon ni dia mempunyai electrovalence dia 4. So, dia boleh buat 4 ikatan kovalent tunggal. Mari kita tengok. Okay, dia ada buat kat sini 1, 2, 3, 4. So, dia boleh buat 4 ikatan kovalent tunggal. Okay, maksudnya 1 dekat sini. Kovalent tunggal. Okey, manakala atom hidrogen dekat sini, satu ni, hidrogen ni, dia hanya boleh membuat satu saja ikatan kovalent tunggal dekat sini. Okey, manakala setiap atom oksigen pula boleh membentuk 2 ikatan kovalent tunggal. 1, 2. Jadi, betul lah formula struktur ini. Di mana karbon tu akan terikat dengan 4 ikatan. Apa jenis ikatan? Ikatan kovalent tunggal. Hidrogen berapa ikatan yang boleh dibentuk? 1 sahaja. Ikatan apa? Ikatan kovalent tunggal. Oksigen ada berapa ikatan yang boleh dibentuk? 2 ikatan. Apa jenisnya? Adalah ikatan kovalent tunggal. Itulah semua ni kita panggil formula struktur. Susunan atom-atom dan macam mana cara ikatan tu terbentuk. Tunggal ke ataupun ikatan ganda 2 ataupun ikatan ganda 3. Yang ini kamu dah belajar sebelum ini. Okey. Okey, saya ambil 4 ahli alkohol, iaitu daripada metanol, etanol, propanol, butanol. So, seperti mana kita tahu, metanol mempunyai bilangan karbon dia 1. Okey, jadi formula ARM dia, N ni kita gantikan 1, kita dapat C1H3OH. Okey. Manakala etanol, kita ada 2 bilangan atom karbon. Kita gantikan 2 ni dalam N. Jadi N ni 2, C2. H 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. So, dapat 5. OH. Okey. Manakala propanol, ada bilangan atom karbonnya 3. Kita gantikan 3 ni dalam N. So, kita dapat C3. H 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. OH. Manakala butanol, kita ada 4. So, kita gantikan N 4, CN 4. So, H 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9 OH. Ini adalah formula molekulnya. Okey, daripada formula molekul, kita akan dapat formula struktur. Ingat formula struktur adalah macam mana susunan S ni. Susunan atom-atom tu disusun dan cara ikatan atom-atom di dalam satu molekul. Okey, kita pergi kepada metanol. Metanol 1 karbon. So, kita dapat CH3OH. So, kita akan buat ikatan C dulu. C diikat dengan hidroksil dulu, OH. Okey, dan kita pastikan bahawa ikatan untuk C mesti ada 4 ikatan kovalent tunggal. Sini 1, sini 2. So, akan diikat dengan atom hidrogen. Ini diikat dengan atom hidrogen. Ikatan yang ketiga, mana ikatan yang keempat juga diikat dengan atom hidrogen. Jadi, dia ada 4 ikatan kovalent. Okey, hanya satu saja formula struktur untuk metanol. Okey, saya pergi kepada etanol. Etanol ada karbon dia 2, C2H5OH.
So kita akan buat ikatan lurus karbon. Satu antara atom karbon diikat dengan ikatan kovalent tunggal. Okey, ni satu tunggal. Kemudian dekat hujung ni saya letakkan OH. Okey. Dan seterusnya kita akan pastikan bahawa karbon ni mesti diikat dengan 4 ikatan. So 1, 2, 3 dengan atom hidrogen dan 4 atom hidrogen. So dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul. Oksigen mesti ada 2 ikatan. 1, 2. Betul. Hidrogen mesti ada 1 ikatan. Betul. Okey, dekat sebelah sini. Sini hanya ada 1 ikatan baru. Dia mesti ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Dan diikat dengan hidrogen. Okey. So kita tengok kat sini 2 ikatan. 2 karbon. 1, 2. Dekat sini 2 karbon. Dekat sini H5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Dan satu lagi OH ni dekat sini. Dan sama dekat sini ada 1. Okey, hidrosil ni dia terikat dengan karbon nombor 1. Okey, daripada dekat sini. Kalau saya ubah hidrosil ni dekat sebelah sini. Okey, dekat sini contohnya yang ini tetap juga dia terikat dengan karbon nombor 1. Dekat sini pun sama juga karbon nombor 1. Jadi kamu jangan confuse. Ini adalah 2 struktur yang sama. Maka etanol hanya mempunyai 1 formula struktur sahaja. Okey. Okey, secara konklusinya metanol dengan etanol hanya mempunyai 1 formula struktur yang sama. Okey, kalaulah dia mempunyai 2 formula struktur yang berbeza tetapi formula molekul dia tetap sama, itu kita panggil isomer. Okey. Okey, alkohol dengan 2 isomer ni, ini kita panggil alkohol yang ketiga yang mempunyai karbon 3, iaitu kita panggil propan 1-ol. Okey, propan 2-ol. Okey, kita tengok dekat sini formula molekul dia tetap sama. C3H7OH. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap 7. Okey, C dia 1, 2, 3. Betul. OH dia dekat sini. OH dia. Okey. Tetap sama. Okey, untuk propanol. Okey. Untuk propanol, kita kecilkan sikit. Okey, untuk propanol ni dia ada 2 formula struktur yang berbeza. Di mana kedudukan OH iaitu kedudukan kumpulan hidroksil dia berbeza. Pertama, kedudukan kumpulan hidroksilnya pada karbon nombor 1. Okey. Kenapa saya namakan karbon ni nombor 1? Sebab karbon ni yang terikat dengan hidroksil. Jadi dia nama dia karbon nombor 1. Okey, so OH ni, hidroksil ni terletak pada karbon nombor 1. So, kedudukan dia 1. Ini hidroksil kita akan namakan dengan ol. Kenapa dia propan? Sebab dia 1, 2, 3. Karbon dia ada 3. Jadi kita panggil propan 1-ol. Kumpulan hidroksil tu terletak pada karbon nombor 1. Itu maksudnya 1-ol. Okey, manakala propan 2-ol. Okey, propan 2-ol. Kedudukan hidroksil adalah pada karbon nombor 2. Mari kita lihat dekat sini. So, saya namakan 1 karbon, karbon kedua, karbon ketiga. Dan kedudukan karbonnya pada karbon 2 dia terikat dengan ikatan kovalent dengan atom dengan kumpulan hidroksil OH ni. Jadi kedudukan hidroksil ni adalah pada karbon nombor 2. Kalau saya nomborkan sini nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, tetap dia berada di nombor 2 OH. Kumpulan hidroksil ni dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah pada kedudukan karbon nombor 2 dan nama dia tetap propan 2-ol. Kalau saya letak kat tengah dia jadi 2-ol. Kalau saya letak dekat tepi ni dia jadi 1-ol. Kalau saya letak kat tepi ni pun dia jadi 1-ol. Maka propanol ni dia ada 2 isomer, iaitu propan 1-ol, propanol
propan 2 ol. Jadi dia dua isomer. Tetapi formula molekul dia sama. Formula struktur yang berbeza. Sebab tu kita panggil isomer. Berapa isomer dia? 2. Untuk alkohol nama apa? Propanol. Okey, alkohol dengan 4 isomer ni namanya khas untuk butanol. Okey, butanol ada karbon 4 karbon. Okey, butanol ni ada 4 isomer. Maksudnya formula molekul dia sama. Okey, C4H9OH. Okey, formula struktur yang berbeza. Kita tengok formula struktur yang pertama untuk butanol. So, kumpulan hidroksil ni berada di karbon nombor 1. Sebab itulah kita panggil butan 1 ol. Butan kenapa? Sebab dia ada karbon dia ada 4 dekat sini. 1, 2, 3, 4. Kenapa nombor karbon dekat sini saya namakan nombor 1? Saya ingatkan balik sebab dia terikat dengan kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil ni berada di karbon nombor 1, jadi 1 ol. Jadi nama dia butan 1 ol. Okey. Dah. Okey, manakala isomer yang kedua saya ubah kedudukan hidroksil ni. Okey, tadi kita letak karbon nombor 1 kan? So saya ubah, saya letak pada karbon nombor 2 dekat sini. Okey, jadi dia akan jadi butan. Kenapa dia butan? Sebab dia ada karbon 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa dia 2? Sebab kedudukan hidroksilnya pada karbon nombor 2. Okey, jadi dia panggil butan 2 ol. Okey, formula struktur yang ketiga. Okey, formula struktur yang ketiga untuk butanol kita panggil 2 metil propan 1 ol. Okey, 2 metil propan 1 ol. Okey. So, saya akan kira ikatan lurus dulu. Okey, ikatan rantai induk. Okey, rantai induk saya ambil yang lurus. So, ini rantai induk dia. Dia ada 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. Sebab tu kita panggil propan. Okey. Lepas kita dah tentukan rantai induk. Okey, berapa karbon pada rantai induk. So, kita panggil dia propan. Dan langkah yang kedua, kita tentukan kumpulan hidroksilnya berada di karbon nombor berapa? Hidroksil berada di karbon nombor 1. Sebab tu kita panggil 1 ol. Okey. Manakala kita nampak ada satu lagi karbon ni ha. Okey, jadi kita nak namakan dia siapa? CH3 ni. Yang ni kita panggil dia kumpulan metil. Sebab tu kita letak metilnya di hadapan propan. Okey. Metil ni pun kita kena tentukan di manakah kedudukan pada karbon dalam rantai induk. Dia berada pada karbon nombor 2 pada rantai induk. Jadi dia akan ditulis sebagai 2 metil propan 1 ol. Okey. Struktur isomer yang terakhir untuk butanol ni. Okey, step pertama kita tentukan rantai induk. Rantai induk tu yang lurus, karbon berada dalam keadaan yang lurus. So sini 1, 2, 3. So 3 ni maksudnya karbon dia 3 pada rantai induk, kita panggil propan. Kita tulis dulu propan. Okey. Yang kedua kita tentukan kumpulan hidroksilnya di sini. Di manakah kedudukan hidroksil pada rantai induk? Pada karbon nombor 2. Sebab tu kita tulis 2 ol. Dan kita tengok lagi ada tak karbon yang lain? Ada. Okey, yang ni kita panggil kumpulan mentil. So kita tulis mentil. Barulah kita tentukan kedudukan mentil ni berada di karbon mana pada rantai induk. Karbon nombor 2. So kita panggil dia karbon nombor 2. 2 metil propan 2 ol. 2 ni maksudnya kumpulan metil berada di karbon nombor 2 pada rantai induk. Propan ni maksudnya ada 3 karbon pada rantai induk. 2 ni menunjukkan kumpulan hidroksil berada pada karbon nombor 2 pada rantai induk. Ol ni menunjukkan kumpulan hidroksil iaitu OH.
Formula molekul dia tetap sama. C4H9OH. C4 1 2 3 4. Betul. H9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul. Dan OH dia di sini. Maka formula molekul sama. Kita tengok formula molekul di sini. Okey, C dia 4. 1 2 3 4. Betul. H dia 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul. Dan satu kumpulan hidroksil di sini. Jadi formula molekul kedua-dua struktur ni adalah sama, tetapi dia ada 4 formula struktur yang berbeza bagi butanol. Jadi butanol mempunyai 4 isomer. Okey, secara kesimpulan, kita belajar tadi tentang alkohol. Alkohol merupakan siri homolog. Siri homolog tu dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Okey, kumpulan berfungsinya adalah kumpulan hidroksil. Okey. Ataupun macam ini. Okey, faham? Okey, kumpulan hidroksil ni yang sama sangat penting untuk menentukan sifat kimianya sama. Okey, semua ahli alkohol mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, formula AMP. Okey, nombor 2, formula AMP. Okey, formula AMP alkohol diambil daripada formula AMP alkana. Tetapi satu hidrogen digantikan dengan kumpulan hidroksil. Jadi dia jadi CnH2n tambah 1 ada kumpulan hidroksil OH. Ini adalah formula AMP. Daripada formula AMP kita akan tentukan formula molekul. Okey, formula molekul ni bergantung kepada bilangan N2. Kalau N2 1, jadi formula molekul dia C1H3OH. Ini kita panggil metanol. Okey, kalau N nya 2, so kita gantikan N dia kat sini 2 pada formula AMP. C2H5OH kita panggil dia etanol. Kalau N dia 3, so gantikan C3H7OH. Dapatlah propanol. Dan N4 kita gantikan C4H9OH. Kita panggil ni adalah butanol. Dan seterusnya bagi ahli-ahli yang lain lah. Okey. Daripada formula molekul ni yang sama ni kita akan terbitkan formula struktur. Okey, formula struktur. Okey, formula struktur. Okey, struktur. Saya pun salah eja ni. Okey, struktur. Okey, daripada formula struktur ni kita tahu metanol ada berapa bilangan formula struktur? 1. Etanol ada berapa formula struktur dia? 1. Jadi dia tidak ada isomer. Okey, tidak ada isomer. Okey, manakala propanol ada 2 formula struktur, maka dia ada isomer. Okey, butanol, so dia ada 4. Dia ada 4 formula struktur, maka dia ada 4 isomer.